Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabila Khalida dan ini Niaga Wani. Saya nak buka Niaga Wani hari ini dengan rangkuman seminggu pasaran tempatan selepas beberapa faktor dalaman dan luaran mungkin memberi impak kepada hala pergerakan FBM KLCI. Dan bersama saya menerusi Google Meet ketika ini adalah Syed Muhammad Kifni, Syed Kamarudin, Ketua Strategi MIDF Research. Baik Syed, selamat pagi. Selamat pagi Syed. Ya, selamat pagi. Okey, pertama sekali saya nak tanya bagaimana prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini memandangkan beberapa faktor mungkin mempengaruhi pergerakan pasaran saham. Jadi boleh saya kongsikan untuk pagi ini. Okey, sepanjang minggu ini indeks FBM KLCI jatuh sedikit. Hanya susut satu mata kepada 1453 pada penutup semalam. Konsolidasi harga di pasaran saham pada minggu ini dinilai berpunca daripada tindakan pengambilan untung oleh setengah pelabur setelah kenaikan harga-harga saham pada pertengahan pertama bulan November yang menyaksikan indeks FBM KLCI mencecah ke paras hampir 1470 mata. Sekiranya kita imbas kembali, kebanyakan pasaran-pasaran saham sedunia mengalami peningkatan pada bulan November berikutan keputusan Rizal Persekutuan Amerika pada mesyuarat di awal bulan tersebut untuk tidak menaikkan kadar faedah semalaman antarabang. Itu merupakan mesyuarat yang kedua berturut-turut di mana pihak Rizal Persekutuan Amerika tidak menaikkan kadar faedah. Keputusan tersebut ternyata menambahkan keyakinan para pelabur bahawa siri kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat yang bermula pada bulan Mac tahun lepas sudah pun berakhir. Tahap keyakinan para pelabur bahawa tidak ada lagi kenaikan kadar faedah oleh Rizal Persekutuan Amerika boleh ditinjau dengan melihat harga-harga kontrak yang diniagakan di pasaran hadapan kadar faedah atau interest rate futures market. Pada masa ini, pasaran hadapan kadar faedah memberikan kebarangkalian melebihi 95% bahawa pihak Rizal Persekutuan Amerika tidak akan menaikkan lagi kadar faedah. Kerana begitu tingginya tahap keyakinan pasaran bahawa telah berakhirnya siri kenaikan kadar faedah, kami percaya kekangan atau headwinds terhadap kenaikan harga-harga saham juga akan berkurangan. Dan pada masa hadapan dalam menentukan hala tuju pasaran saham, tumpuan para pelabur dilihat akan lebih berarah kepada prestasi ekonomi makro dan juga keputusan kewangan syarikat. Dan bercakap berkenaan keputusan kewangan syarikat, musim keputusan kewangan atau financial result seasons untuk suku ketiga tahun ini baru saja berakhir pada minggu ini. Penilaian preliminary kami menunjukkan syarikat-syarikat di bawah lingkungan semester kami atau our coverage universe mencatatkan keuntungan agregat suku ke suku yang positif. Keputusan ini adalah seiring dengan prestasi KDNK suku tiga negara Malaysia yang diumumkan baru-baru ini yang menunjukkan pertumbuhan positif dalam tempoh yang sama. Ini bermaksud terdapat momentum positif terhadap kedua-dua pertumbuhan kewangan korporat dan juga ekonomi makro negara. Oleh itu kami melihat tindakan menjual oleh sekalangan para pelabur di pasaran saham tempatan pada minggu ini sebagai tekanan jualan yang sementara dan lebih bersifat sebagai aktiviti pengambilan untung. Jadi kalau boleh saya kongsikan juga, tadi saya kongsikan keyakinan pelabur juga dah menambah. Jadi apa kaunter atau sektor mana yang mendahului dan mana yang mengalami kejatuhan? Sepanjang minggu ini, 9 daripada 13 sektor didagang pada tahap lebih rendah seiring kelemahan pasaran saham secara hanya indeks sektor perladangan, pengguna, pembinaan dan REIT mengalami kenaikan. Sektor perladangan mencatatkan kenaikan tertinggi sepanjang minggu ini sebanyak 1.6%. Trend menaik indeks sektor perladangan semenjak awal bulan Oktober lalu adalah dilihat seiring dengan pemulihan harga minyak mentah sawit di pasaran. Sektor pengguna pula mencatatkan kenaikan kedua tertinggi sepanjang minggu ini sebanyak 0.3%. Indeks sektor ini juga menunjukkan trend menaik semenjak awal bulan Oktober lalu seiring prestasi menaik
KDNK perbelanjaan pengguna pada suku 3 tahun ini. Manakala sektor kesihatan mengalami kejatuhan terbesar sepanjang minggu ini sebanyak 3.8%. Kejatuhan ini dilihat sebagai aktiviti pengambilan untung setelah indeks tersebut mengalami kenaikan sebanyak 4.5% pada minggu sebelumnya. Baik, bergerak ke hadapan, apa jangkaan hala pergerakan pasaran saham dalam masa terdekat, Kifni? Seperti yang dinyatakan, kami melihat konsolidasi harga-harga saham minggu ini sebagai tindakan jualan yang sementara dan lebih bersifat sebagai aktiviti pengambilan untung setelah kenaikan harga-harga saham yang dicatat pada separuh pertama bulan November. Jadi kami merasakan bahawa kerisauan para pelabur semenjak tahun lepas berhubung kenaikan kadar faedah telah mula reda dan tumpuan para pelabur pada masa depan akan lebih berarah pada prestasi ekonomi makro dan juga keputusan kewangan syarikat. Sekiranya kita melihat kepada prestasi ekonomi makro tempatan dan juga antarabangsa, kedua-duanya telah dan juga akan dijangka menunjukkan prestasi yang lebih baik. Ahli ekonomi kami mensasarkan Malaysia akan mencatatkan pertumbuhan KDNK melebihi 4% tahun ke tahun pada suku tarikh tahun ini. Manakala di Amerika Syarikat pertumbuhan KDNK negara tersebut jangka melebihi 2% tahun ke tahun pada tempoh yang sama. Dengan pertumbuhan positif ekonomi makro, keputusan kewangan syarikat juga dijangka akan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Oleh itu kami menjangkakan prestasi pasaran saham antarabangsa secara amnya dan pasaran tempatan secara khasnya akan mengalami kenaikan pada bulan terakhir tahun ini. Selain pertumbuhan ekonomi makro dan keputusan kewangan syarikat, prospek pemulihan nilai ringgit berbanding dolar Amerika juga dilihat akan menjadi pemangkin kepada pemasukan dana asing ke dalam pasaran saham tempatan. Sepanjang bulan November, nilai ringgit kukuh sebanyak 2.2% berbanding dolar Amerika dan pemasukan dana asing ke dalam pasaran saham tempatan berjumlah melebihi 1.5 bilion ringgit. Sehubungan itu, seiring keyakinan bahawa telah berakhirnya siri kenaikan kadar faedah oleh Reserve Pesawat Amerika, nilai ringgit dijangka akan terus mengalami pemulihan berbanding dolar Amerika pada bulan terakhir tahun ini. Juga kenaikan nilai ringgit akan terus menarik dana asing ke dalam pasaran saham tempatan. Pada masa ini kami menjangkakan indeks MPM-KSCI akan kembali naik ke tahap 1,500 mata pada penghujung tahun ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Syed Muhammad Kifni Syed Kamaruddin, Ketua Strategi MIDF Research. Semoga kami melihat perkembangan ekonomi dan juga pergerakan saham yang lebih memberangsangkan. Jadi kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.